Masa, satu komoditi yang takkan pernah cukup. Masa untuk keluarga, untuk diri sendiri. Masa yang tak akan kembali. Bapak Dip, aku nak review smartwatch je. Ini Amazfit GT-R 3, the latest smartwatch/fitness tracker yang sangat-sangat sesuai untuk health or fitness freaks yang pentingkan battery life dan juga minimalistic style. Aku Syazah dari Mona Lisa dan tanpa melengahkan masa, mari aku review jam pintar ni. Let's go! Amazfit hantar review unit ke-39 ni kepada aku dalam sebulan yang lepas, dan semenjak 2 minggu yang lalu aku dah basically pakai jam ni 24 hours a day lah, kecuali time masuk tandas. Tak ada benda sangat nak unbox sebab dalam kotak ni ada jam dan magnetic charger sahaja. Jadi mari aku cakap pasal design. Sleek and stylish. Main body diperbuat daripada aerospace grade aluminium dan colour yang aku dapat ni adalah Thunder Black with black strap. Minimalist design dan sangat sesuai untuk orang yang sukakan low profile. Physical bezel dia nipis saja, tapi ketebalan display border dia around 4mm. Display dia pakai AMOLED 1.39 inci dengan pixel density 326 pixel per inch. Cermin dia pula adalah curve tempered glass. Display dia memang bright at 1000 nits, dan bila digabungkan dengan ambient light sensor yang tersorok di bawah display ni, AMOLED dia memang perfectly readable at any time of the day, and the colour looks good too. Kemudian bahagian tepi ada dua butang, satu butang jenis crown yang boleh dipusing dan ditekan untuk navigate through the menu, dan satu lagi adalah butang biasa saja. Di antara dua butang ni pula ada sebuah mikrofon untuk online dan offline voice command function. Untuk bahagian bawah jam pula, Amazfit telah incorporate sebuah biometric sensor generasi yang baru. Next to it adalah dua charging contacts. And lastly, ada satu lubang kat sini untuk kegunaan barometric altimeter. Standard strap yang dibekalkan adalah jenis quick release, antibacterial silicone with metal buckle. Dan strap dia ni aku rasa cross compatible kot dengan strap Amazfit GT-R generasi yang sebelum ni. So that's all apa yang nampak dengan mata kasar lah. Apa yang tak nampak pula, jam ni adalah 5ATM waterproof, Bluetooth 5.1 BLE, and then ada geomagnetic sensor, accelerometer, gyroscope, dan juga support untuk ke-55 navigation satellite constellation yang ada dalam dunia ni for a wide and reliable navigation. Now let's move on to the segment yang aku pening berminggu-minggu nak review. Features. Honestly, between the watch and the companion app dia nama Z, features dia terlalu banyak dan aku dah pening nak include apa dalam review ni. Kalau nak cover semua function dalam GT-R 3 ni, video ni sama ada akan jadi macam trilogy Lord of the Ring ataupun akan jadi macam cerpen Komsas SPM. Panjang dan tak ada orang yang faham. Jadi mari aku cerita main feature pilihan aku. Yang pertama, Full Suite BioTracker 3.0 Biometric Sensor. Menggunakan 6 photodiodes dan 2 LED, jam ni boleh baca heart rate, blood oxygen level, stress level dan juga breathing rate. Dan sesuai dengan tagline Smart Health Made Easy, semua measurements tu boleh diambil dengan one tap sahaja. Well, actually one hold and two taps. And then tambah pula dengan data daripada gyroscope, accelerometer dan GPS. Jadi apa yang boleh dibuat dengan semua data ni? Bagi seseorang yang cintakan nombor dan statistics, korang boleh gunakan jam ni untuk improve health dan juga fitness to the next level melalui 24-hour round the clock monitoring, analysis, tracking and programming. Tapi kalau korang jenis sama macam aku zaman sekolah dulu, tengok nombor terus tidur, Amazfit juga implement satu sistem yang dinamakan Personal Activity Intelligence ataupun PAI. Dengan PAI, semua assessment untuk physical activity telah dikonsolidate menjadi satu nombor sahaja. Jadi senanglah nak faham, agak-agak Patrick Starfish pun boleh faham. Is mayonnaise an instrument? Nope. Ada lebih daripada 150 different activity yang korang boleh track menggunakan Amazfit GT-R 3 ni. Dari sukan yang tak popular macam inline skating, sampailah kepada sukan yang paling popular untuk rakyat Malaysia iaitu tidur. Semua boleh di-track dan diberi quantified analysis menggunakan GT-R 3 ni. Next selling point GT-R 3 ni adalah battery life. While the famous Apple Watch 6 is rated for 18 hours of typical use, Amazfit GT-R 3 ni adalah rated for 18 days of typical use. Talking about flexing.
Tapi tu Amazfit punya claim lah. What about aku punya non-typical personal test? Berbekalkan dengan full charge, aku turn on always on display, set watch face to maximum brightness. Aku berkunjung ke KL dan Melaka selama 2 hari untuk servis kereta, and then aku join family day selama 2 hari di Pantai Bacok. And then selepas tu aku sambung bercuti ke Cameron Highlands selama 3 hari. So jadi total dia 7 hari. And the thing is, aku lupa nak bawa charger ni sebenarnya. Dan Amazfit GTR 3 ni lasted for the whole 7 days of continuous reviewing, no problem. Nothing short of impressive. Dan kalau aku betul-betul nak extend battery life dia kepada maximum, aku hanya perlu turn on battery saver mode dan full charge boleh last up to a claim 40 days. 40 days. Hamid kau, charge 9 kali je setahun. Dan main feature ketiga yang aku suka adalah customizability. Display jam ni boleh flip dalam setting, so no problem lah kalau nak pakai tangan kanan ataupun tangan kiri. Terbalik. Tangan kanan ataupun tangan kiri sebab kedudukan butang ni boleh diubah. And then ada lebih daripada 100 watch faces yang boleh dipilih melalui Zepp app. Some of them are even customizable or even animated. Shortcut cards, apps and widget layout semua boleh customize. Even core feature dia macam biometric sensor ni boleh set berapa kerap dia nak ambil bacaan, bila dia nak bagi warning dan reminder dan sebagainya. Dan sebagainya sebab banyak sangat feature untuk aku kongsi dalam video ni. Uish, dah berapa lama aku menyembang pasal 3 feature saja. Okay, now let's move on to the dark side. Jam ni juga ada function flashlight yang pretty handy in a pinch. Setelah 2 minggu aku pakai jam Amazfit GTR 3 ni, ada beberapa perkara yang aku tak suka sangat dekat sini. Yang pertama adalah crown button. Hanya boleh scroll through the menu sahaja. Sebab untuk select ataupun go back, masih perlu gunakan touchscreen. Normal use no problem lah, tapi kalau time cermin basah ataupun jari aku basah, menggigil aku duk swipe jam ni kat tepi kolam sampai kesudah. Next adalah voice command function. Offline functionality dia not bad, boleh guna suara untuk launch app, activity ataupun set alarm dan reminder. Tapi untuk online voice assistant dia hanya support Amazon Alexa yang tak disupport di Malaysia. Why Jeff Bezos? Why? Rumah aku ada banyak Wi-Fi smart device macam AutoGate, lampu, kipas, even komputer dekat belakang ni pun aku control dengan Google Voice Assistant. Kalau lah Amazfit GTR 3 ni support Google Assistant, boleh jadi senang hidup aku ke hulu ke hilir dalam rumah tanpa perlu bawa handset pun. But, what a shame. Next weakness GTR 3 ni adalah overall experience of Zepp operating system yang dipakai dekat jam ni at the time of this review. Most of the time smooth, tapi at certain time dia boleh jadi laggy dan unresponsive. Kadang-kadang aku set a new setting, dia tak terus apply dan perlukan restart baru dia apply. And on another time, dia punya watch face tu tertukar sendiri kepada default tanpa aku sentuh apa-apa. Fortunately, Android companion app dia iaitu Zepp, ZEPP, is pretty polished and seamless. Hopefully, Amazfit will roll out an update to the watch itself and improve the user experience close to perfection. And last weakness GTR 3 ni adalah comfort. Untuk something yang perlu dipakai 24 jam sehari dan dengan ketat, agak tidak selesa untuk tangan aku. Mari aku tunjuk kenapa. First, dia punya silicone strap ni agak kurus untuk body dia yang besar. Jadi dia apply more pressure to the wrist. Second reason, dia punya main body very flat dan tidak conforming kepada natural shape of the wrist. And lastly, standard strap punya look ni terlalu kurus bagi aku dan agak tebal. All these design choices for the Amazfit GTR 3 telah introduce beberapa pressure points dekat pergelangan tangan aku ni. And this is evident from, nampak ni, bekal-bekal merah nampak ni. Jadi untuk orang yang punya pergelangan tangan yang kecil macam aku ni, probably tak selesa lah kalau nak pakai 24 jam sehari. Nasib baik strap dia boleh tukar dengan mudah, so bolehlah korang cari aftermarket strap yang lebih selesa. Uish, dah berapa minit ni? Mentang-mentang lah review jam kan, terus jadi punctual. Okay, masa untuk rumuskan experience aku pakai Amazfit GTR 3 ni selama 2 minggu. In one sentence, Amazfit GTR 3 ni adalah an aesthetically pleasing, reliable smartwatch untuk orang-orang yang serius menceburi dunia fitness ataupun menjaga kesihatan. Unfortunately, video ni tak dapat cover semua aspek jam Amazfit GTR 3 ni, tapi aku harap dah berjaya cover main point yang aku rasa significant to make a purchase decision. Kalau korang rasa GTR 3 ni worth your money, korang boleh beli jam ni exclusively di Shopee Amazfit Official Store pada 5 November. Link in the description below.
In the meantime, kalau korang nak tahu dengan lebih lanjut tentang specification Amazfit GTR 3 ni, watch out for the Amazfit launch event yang akan go live dalam beberapa hari lagi. Anyway guys, channel Mona Lisa upload video baru setiap hari. Jadi jangan lupa untuk like, comment dan subscribe supaya tidak terlepas video-video baru. With that, I'll end this video because it is time to go. Berapa kali aku dah buat pun jokes dalam video ni. Okay, bye-bye.